Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Nur Azizah Rahman berkenaan dengan uji bakat bintang klasik Zon Selatan. Uji bakat ini akan berlangsung pada hari ini di Auditorium Permatasari RTM Johor bermula 10 pagi sehingga 4 petang nanti. Kalau nak diikutkan yang Munawar, cuaca di studio ni sejuk sangat. Tapi kita nak panaskan. Kenapa dah rasa bahang ke? Dia dah rasa bahang dah. Dia dah macam keluar daripada dalam sap. Kan? Kita nak bercerita mengenai poligami dan lelaki. Ini dari Kamar Syar'i. Suka ingin kami kongsikan kepada anda. Ini statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor menunjukkan permohonan mengesah dan mendaftar poligami di Selangor lebih tinggi berbanding permohonan kebenaran untuk poligami. Ini bermaksud dah kahwin. Dah kahwin lepas tu baru nak daftarkan. Yang minta kebenaran tak ramai. Kita akan bersama dengan tetamu kita untuk berbicara berkenaan poligami dan lelaki dari Kamar Syar'i ini bersama dengan tamu kita Tuan Mahmud Jumaat yang merupakan peguam syar'i. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa dua-dua pandang kat saya? Mungkin sebab tajuk kot poligami dan lelaki. Poligami dan lelaki. Okey, saya nak tanya teruslah. Okey, selaku peguam dah lama mengendalikan kes-kes sebegini. Saya nak tahu apa sebenarnya mengikut pengalaman, kenapa sebab ataupun sebab-sebab lelaki nak berpoligami ni? Apa antara sebab utama yang diberikan? Sebab-sebab utama yang diberikan. Okey, sebenarnya antara kita apabila nak buat permohonan ke mahkamah di bawah Seksyen 23 enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Sebenarnya kita syarat kita kena buktikan bahawa perkahwinan itu patut dan perlu. Kita kena maklumkan dekat hakim bahawa perkahwinan patut dan perlu. Apa maksud patut dan perlu tu? Antaranya dia mempunyai kemampuan, ada kemampuan, dan dari segi hukum dia ada pasangan yang dia merasakan memang dia perlu untuk bernikah satu lagi. Asalkan dia boleh menunjukkan dia mampu, sudah memadai. Dan dia boleh buktikan dia boleh melakukan keadilan. Dan as long as mahkamah tengok, okey, maknanya pemohon ini dia tidak akan menzalimi atau melakukan darah syar'i, sudah memadai. Tapi kalau contohnya apa sebab, of course kerana ingin menambah satu lagi satu lagi soalan. Kejap, saya macam tak boleh dengar lagu background. Tapi Syafiqah, okey, penting sebenarnya takrifan berkenaan poligami itu, kerana ialah sangat penting untuk kita menjelaskan berkenaan maksud sebenar berkenaan tuntutan dan juga tanggungjawab dalam poligami ini. Dan tapi masalahnya sekarang ini apa yang tular di media sosial adalah berkenaan dengan poligami ini. Jadi ada pihak yang menjadikan poligami ini sebagai satu konten di media sosial dan seolah-olah memperlihatkan poligami ini sesuatu yang negatif. Jadi bagaimana tanggapan untuk kita memberikan pemahaman yang sebenar berkenaan poligami ini? Baik, dia begini, dia berbeza seseorang dengan seseorang lain, apa motif dia. Tapi sebenarnya kalau motif dia adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai, bagi saya ada cukup memadai untuk kita mewawarkan, contohnya memberi kad kahwin, memaklumkan ada perkahwinan yang akan datang, yang mana memanggil orang ramai untuk datang ke majlis, itu cukup memadai. Tetapi sekiranya dia terlebih, dia macam overacting, contohnya adalah dia lebih kepada membuat satu konten di media sosial, kita khawatir ianya akan melukai hati orang lain. Sebab kita kena faham, poligami ini dia berbeza dengan monogami. Poligami ini kita berkahwin lebih daripada seorang isteri. Of course, apabila seorang isteri sudah berkahwin, dia merasakan bahawa dia adalah satu-satunya cinta hati. Dan perlu faham juga, bukan isteri saja, keluarga isteri, maknanya ayah, abang, adik akan mengharapkan kakak, abang, kakak ataupun adik perempuan ataupun anak perempuan dia merupakan satu-satunya pasangan untuk pihak suami, pasangan hidup dia. Tapi apabila berkahwin lagi satu lagi, mana-mana manusia akan merasai sedih kerana mungkin mereka akan berkongsi pasangan. So kerana itulah kita jangan membuat secara lebih-lebihan, kerana kita khawatir apabila tindakan kita itu akan menimbulkan riak dan sehingga melukai hati yang mana kita
yang tidak rasa patutlah. Itu pandangan saya lah. Okey, kita kena berlaku adil jugalah untuk wanita sebab kita pun tak tahu apa situasi wanita yang kedua, ketiga, keempat itu. Jadi kalau kita lihat antara kecaman-kecaman yang diberikan oleh netizen pasti menyatakan bahawa penyondol lah perempuan ni kan. Begitu. Ya, satu label yang kita rasa sangat menikam di kalbu. Jadi adakah mereka layak diberikan gelaran sedemikian? Saya cuba untuk berlaku adil. Okey, dia begini. Dia perlu faham poligami ini adalah syariat dalam Islam. Memang dibenarkan di bawah surah An-Nisa ayat 3 mana fankihu ma tabalakum minan nisa, kahwinlah kamu dengan wanita yang kamu senangi, masna wasula sawaruba, 2, 3 dan 4. Okey. Maknanya memang dalam ayat Quran tu memang dah ada dah. Mana kita boleh kahwin 2, 3 dan 8. Fain khiftum ala ta'dilu, kalau kamu tidak berlaku adil, tidak mampu atau khawatir akan tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka kahwinlah satu saja. Okey, so macam dalam kes ini kita kena faham ini adalah syariat Islam. Kita tidak boleh melanggar syariat Islam. Dan penyondol ni bagi saya satu ayat yang sangat keras. Dia kena faham berkongsi pasangan, bermadu dan juga penyondol. Penyondol ni adalah apabila seseorang memang ada jenis wanita seperti ini yang datang masuk ke rumah orang, dia meminta suami untuk menceraikan isteri pertama atau meminta suami untuk tidak berjumpa dengan anak-anak dan isteri pertama. Memang ada macam ni. Itu dipanggil sebagai penyondol dan ini memang adalah salah dan berdosa untuk pihak isteri yang kedua ni menghalang pihak suami untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami kepada isteri pertama dan anak-anak. Itu penyondol. Tetapi kalau berkongsi bermadu mestilah manis. Bermaksud dia datang ke rumah, dia berkongsi kemanisan tu. Maksudnya dia berkongsi kasih sayang itu. Itu baru bermadu. Bermaksud dia sehingga meminta pihak suami itu untuk menjalankan tanggungjawab kepada pihak isteri pertama dan pihak isteri kedua secara adil. Itu bermaksud bermadu. Dan sebab kena jelas bezanya penyondol dan bermadu. Okey. Kita kena tahu madu tu manis Madu tu manis sebenarnya. Tapi tuan tadi menyentuh berkenaan adil tu kan. Jadi dalam poligami ini sudah pastinya frasa adil tu sangat penting, sangat kuat sebenarnya untuk menjadi satu tuntutan dan juga tanggungjawab kepada seorang suami. Namun perlu kita fahamkan juga istilah adil tu bagaimana untuk kita memberikan, macam tuan dah senyum dah kan. Okey. Adil ni dia dalam bahasa Arab dia insyaf ni adil dia sama dengan insyaf. Insyaf ni maksudnya meletakkan, memberi seseorang itu kepada hak dia, mengambil sesuatu daripada seseorang itu atas dasar tanggungjawab dia. Memberi satu atas hak dia bermaksud contohnya contohnya pihak isteri pertama dan pihak isteri kedua. You tak boleh samakan, you bagi allowance isteri pertama dengan isteri kedua sama rata. Tak boleh. Kerana isteri pertama dia punya komitmen of course lagi besar sebab dia dah ada anak ramai, kena bergantung kepada apa hak dia dalam perkahwinan. Tetapi dia ada perbezaan keadilan mutlak dengan keadilan yang lazim, yang wajib kita bagi. Yang wajib ada 4. Pertama, yang keadilan yang kita boleh bahagikan. Makan, minum, pakaian, perlindungan dan mubit. Maksudnya hak bermalam. Okey, itu 4 yang wajib. Tapi ada keadilan yang memang sebagai seorang manusia memang susah kita nak beri. Contohnya keadilan kasih mutlak. sayang, hati dan perasaan itu macam mana nak keadilan itu panggil keadilan mutlak yang mana memang sukar untuk dibahagikan kerana Allah sahaja yang tahu. Itu panggil jantung hati. Jantung hati itu bukan milik kita. Contohnya kasih sayang ataupun memberi nafkah batin itu di luar kawalan kita, yang mana mungkin seorang isteri itu dilayan suami dia lebih baik kerana itulah kasih sayang dia lebih daripada isteri yang lain. Okey, kalau tadi netizen mengatakan kalau yang kedua tu ialah penyondol, ada juga netizen yang mengecam wanita yang tidak menyokong poligami ini. Sebenarnya wanita ni dia bukan tidak menyokong poligami, bukan menolak syariat poligami itu, tetapi wanita menolak poligami yang salah. Salah yang bagaimana? Seperti yang saya nyatakan statistik tadi, dah berkahwin baru nak daftarkan, bukannya minta kebenaran atau
atau buat permohonan terlebih dahulu, tak tanya pun. Tiba-tiba tok kenalkan madu, manis tak? Memang tak manis lah kalau tiba-tiba muncul macam tu. Jadi di mana hak isteri itu? Dahlah netizen kecam, awak ni tak terima jodoh lah, tak terima apa yang segala takdir. Ini tidak adil, tuan. Betul, Lika. Dia begini, dalam ayat Quran ini ayat yang mana yang selalu orang pakai, yang mana counter kepada ayat surah An-Nisa ayat 3 tadi, di mana dalam surah yang sama di bawah ayat 129, yang mana Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim walan tastati'u an ta'dilu. Dia kata, Allah berfirman, maka tidak mungkin kamu dapat berlaku adil. Tidak mungkin dapat berlaku adil, walaupun awak cuba berbuat demikian, cuba berbuat baik, awak tidak mampu melakukan adil. Tetapi dalam kes ini, macam saya kata tadi, syarat untuk berpoligami mestilah mampu melakukan adil. Itu syarat paling utama sekali. Kalau awak tak mampu untuk memaklumkan kepada isteri, okey, bahawa awak ingin berpoligami, takut nak maklumkan kepada isteri, bagaimana awak untuk menjaga kedua-dua institusi keluarga ni? Macam mana awak nak berlaku adil? Kalau awak dengan isteri pertama, awak tak takut dengan isteri pertama, macam mana awak nak beri adil kepada isteri kedua? Kalau awak takut dengan isteri kedua, bagaimana awak nak melakukan keadilan kepada isteri pertama? Kerana itulah kena faham bahawa syarat utama mesti mampu. Kalau tak mampu nak maklum kepada isteri pertama, bagaimana awak nak menguruskan institusi keluarga tersebut? Kerana itulah tadi kalau kita tengok statistik tu, dia hanya maklum selepas dah berkahwin. Hanya memohon kebenaran kepada mahkamah selepas dah berkahwin. Kerana apa? Sebab dalam di mahkamah syariah di Selangor, dia sangat dia tak adalah terlalu ketat, longgar sebenarnya, tapi dia lebih nak menjelaskan dia kepada keluarga kemampuan suami ni. Suami dia nak make sure suami tu faham tanggungjawab dia. Kerana apa? Di Selangor, contoh di negeri Selangor, dia akan panggil pihak isteri untuk datang dan maklumkan sama ada pihak suami ni mampu atau tidak. Dia tidaklah menjadi satu syarat atau rukun nikah tu. Nikah tetap sah. Tapi isteri akan dipanggil untuk urus pentadbiran. Yang ni dia akan panggil, dia akan tanya isteri, okey, suami ni bagaimana? Kerana pihak isteri lah ada orang yang terbaik untuk menentukan sama ada suami ni atau mampu atau tidak. Kerana contohnya macam saya di firma guaman saya di MM Mahmud & Co, saya maklumkan kepada isteri, okey, awak akan dipanggil dan awak akan ada hak untuk menerangkan kelakuan atau karakter suami. Ada orang tu memang mampu, duit memang banyak, berbelas berpuluh ribu sebulan. Tapi dia pula haji bakhil pula. Dia gagal untuk beri nafkah, dia tak mampu melakukan keadilan, akan melakukan darah syariah, maksudnya dia melakukan kezaliman. Inilah perkara-perkara yang mahkamah akan ambil kira sebelum memberi kebenaran secara bertulis untuk berkahwin. Untuk yang mereka kahwin di sempadan pula, kahwin sindiket ke, itu bagaimana pula kesan terhadap pasangan tersebut, lelaki dan juga penyondol tu, dan juga untuk isteri? Tetap. Okey. So dia begini, apabila berkahwin, dia perlu daftarkan sahkan perkahwinan mereka di Malaysia. Of course nanti kalau dah kahwin mesti ada anak apa bagai semua. Of course nanti untuk contohnya suami meninggal dunia, dia nak buat pembahagian harta. So perkahwinan tu wajar didaftarkan di Malaysia. Tapi perlu jelas apabila pihak isteri dah dimaklumkan bahawa wujudnya perkahwinan. Ini ramai datang kepada saya tanya, dia khawatir contohnya perkahwinan 10 tahun dah. Dah penat lelah, pengorbanan pihak isteri, berjuang bersama suami, kumpul harta banyak. Sekali tiba-tiba ada orang datang, adakah perlu dikongsikan harta ini sama rata dengan isteri yang baru ni? Ini ramai isu yang berbangkit. Tapi yang ramai orang terlepas pandang adalah di bawah Seksyen 23 enactment yang sama, yang mana mereka ada dua hak. Okey, pertama sekali adalah mereka boleh memohon perintah daripada mahkamah untuk nafkah. Mana mahkamah dia boleh arahkan, mahkamah boleh arahkan pihak suami untuk bayar nafkah. Dan yang kedua, pihak isteri boleh memohon daripada pihak mahkamah mengeluarkan satu perintah supaya harta yang dikumpul ini dibahagikan. Mana you tak semestinya you menunggu suami itu meninggal dunia dahulu. Tak perlu untuk menuntut harta sepencarian. Waktu poligami saja, mahkamah keluarkan kebenaran bertulis untuk berpoligami.
automatik you boleh buat permohonan kepada mahkamah untuk mohon harta pencarian. Ini ramai orang di luar sana yang tak tahu. Itu sebabnya kalau nak Saya risau berpoligami kalau ni cerita pasal harta pencarian ni, sebab saya risau isteri pun tak dapat. Sebab dia ada juga, dia ada. Tapi itu kita bincang yang lain. Sebab isu poligami ni yang paling penting Syafiqah dari tadi sangat seronok dengan isu ni. Saya faham, Syafiqah sabar bertenang. Dan pastinya bila kita bercakap berkenaan poligami ni, yang paling penting untuk seorang suami sebagai ketua keluarga adalah untuk kita mempunyai ilmu berkenaan poligami ini dan juga kita mendapatkan nasihat daripada orang yang lebih pakar. Jangan tanya kawan-kawan yang begitu. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita Tuan Mahmud Jumaat. Ini sahaja kesempatan yang kita ada untuk kita memberikan pencerahan berkenaan poligami dan lelaki. Jadi kejap. Okey, Syafiqah. Kita berehat seketika sebab selepasnya ada persembahan menarik untuk anda untuk kita cool down sikit. Jadi jangan ke mana-mana. Ingat tak